Saya Patricia Panigan. Sekarang saya present sejarah dan latar belakang. Pada tahun 1974, Penglibatan Kemajuan Islam Malaysia JANKIM memberi pengesahan status halal kepada makanan dan barang yang digunakan Islam di negara Malaysia. Pada tahun 1994, sijil pengesahan logo halal telah bermula dibeli. Pada tahun 1998, syarikat Ilham Daya dilantik oleh kerajaan melaksanakan pemeriksaan halal. Pada tahun 2002, JANKIM melalui bahagian kajian makanan dan barangan gunaan Islam yang mempunyai hanya 28 jabatan melaksanakan sepenuhnya yang telah diputuskan bahawa semua urusan daripada kerajaan. Pada tahun 2005, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia meluluskan 165 berjawatan berbagai skim dan grade dengan nama bahagian hak halal. Pada tahun 2008, Halal Industry Development Corporation mengambil alih pengurusan persijilan halal. Pada tahun 2009, Jemaah Menteri memutuskan pengurusan persijilan halal Malaysia dalam dan luar negara dikembalikan kepada JANKIM. Saya Guan Xiang, sekarang saya akan menentangkan fungsi halal. Halal merupakan hukuman Islam kepada Muslim apa perbuatan yang dibolehkan dan dibenarkan. Hukuman ini digunakan dalam sektor makanan dan minuman, pakaian, pekerjaan dan kosmetik. Dalam sektor makanan dan minuman, orang Muslim mesti diberitahu tentang makanan dan minuman tersebut halal atau tidak halal. Dan inilah faktor kenapa logo halal dilahir. So, oleh itu, makanan dan minuman yang diperbuat mesti menunjukkan logo halal. Selain itu, orang Muslim mesti memakai pakaian yang sesuai dan mematuhi peraturan Muslim, yaitu aurat. Aurat menghalang Muslim mempamerkan bahagian badan yang haram. Di Malaysia, kita tahu orang Muslim memakai sarung, longgar, dan fenomena ini disebabkan oleh peraturan tersebut. Di sektor pekerjaan, orang Muslim juga mesti mematuhi peraturan Islam untuk bekerja dengan pekerjaan halal, seperti polis, ahli bomba, orang bisnes yang jual produk halal. Kemudian, orang bisnes Muslim perlu mematuhi etik bisnes seperti jujur, menjaga janji. Dalam sektor kosmetik, kosmetik yang digunakan oleh wanita Muslim mesti halal, yaitu kosmetik yang diperbuat dengan bahan bukan haram. Dan bahan haram tersebut merujukkan kepada haiwan-haiwan. Dan inilah pembentangan saya. Terima kasih. Saya Xinhua. Saya sekarang nak cakap tentang logo. Apabila digunakan berhubung dengan makanan dalam apa-apa juga bentuk dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan sebagai suatu perihal dagangan atau sebagai sebahagian daripada suatu perihal dagangan yang dipakai bagi makanan itu, berbahasa halal ditanggung halal atau makanan Islam atau apa-apa perbahasaan lain yang menunjukkan atau mungkin difahamkan sebagai menunjukkan bahawa orang Islam adalah dibenarkan oleh agama mereka memakan makanan itu, maka berbahasaan itu hendaklah mempunyai erti yang berikut, iaitu makanan yang berhubung dengan berbahasaan atau berbahasa-bahasaan itu digunakan bukanlah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang orang Islam dilarangkan oleh hukum syarak memakannya atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Yang kedua ialah tidaklah mengandungi apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak dengan tidak disedia, diproses atau dikilang dengan menggunakan apa-apa alat yang tidak bebas dari benda-benda najis mengikut hukum syarak. Logo halal bermaksud logo yang dikeluarkan oleh Jakim Jain Main dan mengandungi binatang membucu lapang di tengah-tengah bulatan, perkataan Arab di tengah bintang.
diikuti tulisan Rumi halal. Bulatan logo tertulis perkataan Malaysia dalam tulisan Rumi dan dalam perkataan Arab. Yang terakhir ialah dua bintang kecil berpucu 5 diletakkan bagi memisahkan tulisan Rumi dan perkataan Arab tersebut. Sekarang saya nak cakap tentang makanan dan minuman. Haiwan yang boleh dimakan juga mestilah bukan terdiri daripada binatang yang menangkap haiwan lain atau buas seperti singa, serigala, harimau dan sebagainya. Dalil yang mengharamkan makanan ini ialah daripada hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda, lembu yang lahir daripada baka, kacukan lembu dan babi maka hukuman jelas haram. Maka jelaskan bahawa makanan yang baik, lazat, bersih dan tidak memudaratkan serta dapat memberi manfaat kepada tubuh badan manusia adalah makanan yang halal. Kebaikan makanan yang halal adalah meliputi seluruh tubuh badan manusia termasuk mental, fizikal dan kejiwaan. Perkara yang paling penting adalah makan halal merupakan makanan yang memenuhi tuntutan syarak. Allah SWT benar-benar memerintahkan kita untuk menjauhi al-khamir kerana ia kotor dan mengandungi bahaya, iaitu kerugian dunia dan akhirat. Diriwayatkan dari Aisyah RA bahawa Rasulullah SAW telah ditanya tentang sejenis minuman keras yang dibuat dari madu dan penduduk Yaman meminumkannya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Nafi daripada Ibn Umar. Maksudnya, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hal ini menunjukkan bahawa al-khamir mutlak diharamkan, termasuk semua minuman yang memabukkan bila banyak diminum, maka sedikit dan banyak minuman tersebut adalah haram. Saya Mingci, sekarang saya memperkenalkan pakaian tentang halal. Islam memperkenalkan kepada setiap Muslim, bahkan menyuruh supaya jaraknya baik, elok dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah dicinta Allah. Al-Quran mengisyaratkan bahawa dalam memilih pakaian, hendaknya kita mengikuti petunjuk Islam dan sesuai dengan standar halal dan haram. Dalam hidup, pakaian yang paling baik adalah yang sesuai dengan standar Islam. Pakaian yang haram adalah yang paling buruk dan jelek. Adapun tunjuk pakaian dalam pandangan Islam ada dua macam, iaitu guna menutup aurat dan berhias. Islam mewajibkan kepada setiap Muslim supaya menutup aurat, baik bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Wanita tidak dibenarkan memakai pakaian yang ketat untuk mempamerkan bahagian badan mereka, di mana setiap manusia yang berbudaya sesuai dengan fitrahnya akan malu kalau auratnya itu terbuka, sehingga dengan demikian akan berbedahlah manusia dari binatang yang telanjang. Seruan Islam untuk menutup aurat ini berlaku bagi setiap manusia. Kedati dia seorang diri terpencil dari masyarakat, sehingga kesopanannya itu merupakan kesopanan yang diwajibkan oleh agama dan moral yang tinggi. Seterusnya, saya akan memperkenalkan pekerjaan halal. Islam memerintahkan rakyatnya untuk hidup dengan cara halal atau dengan cara yang baik. Pekerjaan halal adalah bisnis yang jujur, tidak menipu, tidak berbohong dan tidak bertangga. Pekerjaan halal juga bisa diterjemahkan sebagai pekerjaan yang tidak termasuk pertentangan yang dikeluarkan oleh Islam. Islam melarang pekerjaan termasuk bercurian, melaporkan, menantang, menjadi pelancur, lebih suka pornografi cabul dan lain-lain. Tidak satu pun
dari pekerjaan haram ini yang kompatibel dengan pekerjaan halal. Terdapat banyak pekerjaan halal, contohnya seorang boleh menjadi guru yang baik mengajar generasi berikutnya, menjadi nelayan untuk memancing, menjadi polis untuk melindungi keselamatan sosial dan lain-lain. Nama saya Taming. Saya akan menjelaskan kosmetik halal. Umat Islam berpuas hati dengan penggunaan produk halal dalam kehidupan seharian dan dengan perkembangan prospek makanan halal. Arah kosmetik halal menjadi lebih jelas. Kosmetik halal menyumbang 10 hingga 20% di Malaysia. Ini dapat dilihat bahawa kosmetik halal mempunyai permintaan pengguna tertentu. Kosmetik halal perlu memiliki dan memenuhi beberapa piawaian dan undang-undang. Produk kosmetik ini merangkumi shampoo, gel mandi, sabun badan, lip balm, kosmetik, kat kuku, minyak wangi, dan krim kulit.